الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 174, perenggan yang ke-11. Daripada atas tu kira baris yang ke-11. Baris yang ke-11 kita sambung malam ini. Apatah lagi jikalau ada apa benda yang pelik dan bermacam warna di hadapannya di dalam sembahyangnya, dengan kerana itu ditegah syarak akan seseorang yang sembahyang itu daripada berhadap kepada sesuatu yang memalingkan fikir daripada hal ehwal sembahyang, supaya tiada lain hati daripada berhadap kepada Tuhan jua. Bermula dalil yang menunjukkan atas seperti yang demikian ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Baik, sebelum kita tengok hadis Aisyah itu, kita masih dalam membicarakan kekhusyukan solat. Berusaha sedaya upaya untuk mencapai darjat khusyuk solat. Walaupun saya dah sebut bulan lepas, menjadi suatu perkara yang mustahil bagi kita untuk mencapai darjat 100% khusyuk. Memang takkan dapat. Tetapi diajar, dituntut kepada kita supaya berusaha mencapainya. Dan selebihnya selepas ikhtiar kita,
adalah belas dan kasih Allah jua. Takat mana kita mampu, itulah yang kita cuba lakukan. Dan bab yang kita mulakan pada malam ini adalah tuntutan supaya kita jangan asyik. Terutama kita sekarang ni kan pakai sejadah. Kan kena bawa sejadah SOP kita. Walaupun Menteri Kanan Kluster Umum dulu tak payah dah bawa sejadah. Dak, kita ada sultan. Negeri-negeri terikat dengan sultan, arahan sultan pemerintah. Maka maik kata, jabatan kata bawalah. Tak ada dia jadi masalah. Cuma dia ajar kita, jangan duk layan sangatlah hak dekat atas jadah tu. Nanti melayang-layang fikiran. Ada sejadah kan, gambar pokok kurma, dia mula. Mulalah otak tu. Duk terbayang Pak Arab panjat pokok kurma. Duk teringat depan Masjid Quba ada pokok kurma. Duk terbayang pi ziarah ladang kurma di Quba. Dia mula teringat, merewang. Itu tak mau. Hak ada sejadah pula gambar Kaabah, dia mula tawaf. Dia macam-macam. So jangan dilayan sangat. Yang kadang-kadang demikianlah sifat akal, kan dia suka bermain-main. Akal kan begitu, menerawang ikut suka dia. Maka kita jangan layan sangat. Tundukkan mata ke tempat sujud. Jangan kita melihat terlampau banyak hak lukisan-lukisan atas jadah tu. Nanti kita jadi tak betul semayang. Jadi hilang kekhusyukan. Jadi hilang tumpuan kita. Kerana syaitan datang ganggu macam-macam. Maka akhirnya semayang kita tidaklah rosak. Tetapi kekhusyukan itu mungkin kurang. Yang menyebabkan hilangnya, kurangnya pahala solat kita. Situ kunci dia. Maka sebab itu jaga benda-benda seperti ini. Sebab itulah dipertekankan persoalan solat ini yang menjadi wasiat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Dan bila kita sebut solat, dia tidak terkait dengan pergerakan semata-mata. Tetapi bila sebut solat, dia angkut sama makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah nama dia matahari. Kerana pergerakan matahari lah penentu waktu solat. Ingat tu. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat 20 surah Luqman. Kata Allah, tidakkah kamu dapat melihat, alam tarau, melihat dengan mata kamu, annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard,
bahawa Allah sakhar, memudahkan untuk kegunaan kamu ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bila kita sebut solat, tentulah matahari. Bermula subuh fajar shadiq, matahari. Nampak mega merah, dipanggil fajar shadiq. Betul-betul kita clear nampak. Bukan warna putih tu fajar kazib dia panggil. Ni fajar shadiq. Nampak cahaya dia cerah, matahari dah mula nak naik. Subuh masuk, naikkan gelincir, zuhur, lepas tu yang sama dengan objek, lepas tu kan merah, matahari tenggelam, syafaq, mega merah, lepas tu kan hilang, jadilah solat isyak. Semua matahari. Maka dikaitkan dengan makhluk Allah yang Allah cipta, namanya matahari. Ini solat. Dan bagaimana tuan-tuan muslimin muslimat, antara perkara yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam ketika Nabi Isa masih bayi, antara manusia, antara bayi yang diizinkan Allah untuk bercakap. Sewaktu dia bayi, ialah Nabi Isa alaihi salam. Apa yang Nabi Isa beritahu? Dia masih merah. Maryam alaiha salam pada waktu tu kena serang dengan orang kampung dia kerana mendukung bayi yang diketahui tiada suami bagi Maryam. Lalu Maryam sudah bernazar, inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Maryam berkata, sesungguhnya aku bernazar, inni nazartu lirrahman, aku telah bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman, sauma, bahawa aku akan berpuasa, walan ukallimal yawma insiya, dan aku tidak akan bercakap dengan manusia. Itu nazar dia. Lalu bila dia bawa Nabi Isa balik kampung di Baitul Maqdis, lahirnya di Baitul Lahab. Lahir Nabi Isa di Baitul Lahab. Ada satu pokok tu, The Virgin Mary, dinamakan pokok itu. Lahirnya di situ, di Baitul Lahab. Lalu dibawa pulang ke kampung di Baitul Maqdis. Maka disitulah Maryam diserang. Mana ayah? Berzina ke engkau? Mak engkau bukan pelacur. Maka na abuki mra'a sawin. Bapa engkau bukan jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Ummuki, mak engkau pula bukan jenis perempuan tak elok. Ni engkau apa hal pula bawa anak tak ada suami? Allah, ujian tuan-tuan. Semua Allah uji. Ujian Nabi, ujian Maryam alaiha salam. Saya nak cerita bab solat ni. Kena cerita di situ dulu. Dia dah bernazar. Dia diam, dia tak mau cakap apa. Makanya
Dia tunjuk isyarat. Fa asyarat ilaihi. Lalu dia angkat jari dia, dia tunjuk baby. Dia dukung tahmiluh. Dia dukung baby. Oh, orang kampung tanya, ni baby ni mari mana? Suami tak ada. Kenduri tak ada. WhatsApp suruh mai kenduri pun tak ada. Kan? Depa kata buat kenduri lah untung belanja sikit. Kan? Nak sebut bagaimana tak ada kenduri, tak ada apa, bawa baby. Orang kampung attack dia. Keturunan hang bagus, mak ayah bagus, hang pula bawa baby tak ada suami. Ni apa punya kerja ni? Maryam alaiha salam diam. Fa asyarat ilaih. Dia angkat jari dia, dia tunjuk. Makna dia bagi isyarat. Empat sembangan dia, jangan tanya apa. Lagi marah JKKK. Lagi marah orang kampung. Duk pemain kami. Ingat kami bodoh ke? Budak beringuih nak bercakap apa? Kaifa nukallim? Depa jawab, macam mana kami nak bercakap? Fil mahdi sabiyah. Ni budak beringuih, baru beranak. Tiba-tiba Nabi Isa bercakap. Ayat 30 surah Maryam. Qala inni abdullah. Baik itu Islam punya pandangan yang jelas. Man huwa? Siapakah dia? Siapakah Isa alaihi salam? Kepercayaan penganut agama lain itu dia punya pasal. Walaupun kita tahu itu syirik. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata Nasara, Al-Masih Isa itu anak Allah. Tu kamu kata begitu, kami tak. Kamu kata begitu, kamu punya pasal, kamu jawablah dengan Allah. Kami tak, kami orang Islam. Walaupun Islam menjamin kebebasan beragama, tetapi tetap kami kata benda tu syirik. Islam letak jelas. Ayat 157 An-Nisa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nanti saya patah balik surah Maryam bab solat. Tengok sekejap An-Nisa 157. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu. Mereka tidak bunuh dia. Wa ma salabuhu. Mereka tidak salib dia. Walakin syubbiha lahum. Tetapi Allah menyerupakan wajah seorang lelaki jadi muka Nabi Isa. Itu kita orang Islam. Itu kita. Kamu nak kata lain, tu hak kamu, kebebasan beragama. Tetap kami kata syirik sebab Islam ajar begitu. Kamu percaya, lantak kamu. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah sebut, aku tukar wajah seorang lelaki. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Nabi Isa alaihi salam ada pengikut nama dia Hawariyun. Man ansari ilallah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Nabi Isa tanya, man ansari ilallah? Siapa nak tolong saya?
bantu agama Allah. Qulal hawariyun, berkatalah pengikut Nabi Isa, nama dia Hawariyun, gelar dia Hawariyun. Nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Berapa jumlah Hawariyun? 12 orang sahaja. Bayangkan dakwah Nabi Isa. Bayangkan mereka tengok Nabi Isa punya mukjizat. Ni kita nak kata manusia, tuan-tuan, manusia. Zaman Rasulullah hidup, ada sahabat nak berzina, ada. Tara Nabi masih hidup. Datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya nak berzina. Menggigil dia depan Nabi. Cuba fikir sekejap, Nabi masih hidup pun ada perangai lagu tu. Mau Nabi dah tak ada. Zaman Nabi Isa, kalau ikut logik, takkan Bani Israel tu punya ramai 12 orang ikut. Sedangkan mereka melihat mukjizat Nabi Isa. Ayat 49 surah Ali Imran, itulah senarai mukjizat Nabi Isa. Anni akhluqu lakum minat tin kahayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Mukjizat nombor 1. Aku boleh ambil tanah, aku kepal jadi lembaga bentuk burung, aku hembus, aku lempar ke udara, terbang menjadi burung. 2. Wa ubri'ul akmah, aku boleh sembuhkan penyakit sopak. Orang yang sopak muka jumpa Nabi Isa, Nabi Isa pegang ya, sembuh. 3. Wal abrasa, aku boleh sembuhkan orang yang buta kedua mata, mata buta. Bukan katarak, bukan tak nampak belah malam, driving traffic light pecah 16. Tu boleh driving ni, cuma traffic light dah pecah 16. Gula dah makin tinggi, tapi nampak lagi, okey lagi. Ni buta. Sahabat saya Ustaz Yusaini Yahya, urah tu pecah berdarah, tengah duk treatment di KL. Tuan pun tahu kan, di Matin, Mahat Tafiz Imam An-Nawawi. Saya mengajar sebulan sekali di Kangah. Mudirnya Ustaz Yusaini Yahya, umur baru 41. Kesian dekat dia. Hampir 6 bulan berulang pergi treatment di KL. Isnin, Selasa, Rabu treatment 3 hari. Khamis drive balik Perlis tengok budak-budak tahfiz. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad drive balik. Isnin, Selasa, Rabu tembak laser. Ada seorang doktor tu bagi dia free, dia serve free. Duduk depan doktor tu, dia ada alat dia, 2 jam. 2 jam depan doktor tu dia tembak semua urat-urat darah, urat-urat mata dia yang lepas. Jumpa Profesor Muhaya. Profesor Muhaya kata boleh buat, tapi chances 60-40. Jumpa doktor pakar di hospital, sila air bulan buta. Allah, dengar buta tu kencing lalu. Mencari pasal umur baru 41. Apa tu? Gula yang terlalu tinggi. Jaga, kawal gula. Diabetes, terlalu tinggi kandungan gula dalam darah, sehingga dikhabarkan pada saya bagaimana rongga
rongga. Mata kita ni ada rongga belakang yang pegang. Dia jadi macam nak terkeluar mata tu. Na'udzubillah. Sebab tu dia tak dibenarkan sujud. Kalau sujud takut, sian. Lalu saya telefon dia, tanya khabar. Doa ustaz, insya-Allah saya sentiasa saya doa, saya kata. Moga ustaz cepat sembuh. Kesian kita. Baru 41. Allah Rabbi. Dengan dia. Dia tak jaga, tak kawal gula dalam darah. Entam ikut suka, na'udzubillah. Jaga kesihatan muslimin dan muslimat sekalian. Dan nak jaga kesihatan paling utama, berhenti sokok. Tu paling utama sekali. Muslimin dan muslimat sekalian, Nabi Isa boleh dia pegang mata tu sembuh elok. Sembuh elok. 10 orang kata Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jaddid Hayataka. Muhammad Al-Ghazali kata dalam 10 orang, maknanya 20 biji mata, dalam 10 orang yang beratur yang Nabi Isa sapu mata elok celek, 10 orang yang patah balik ucap terima kasih dekat Nabi Isa seorang. Hak 9 lagi ya sudah nampak. Balik rokok, silang kaki, belah dengan Nabi Isa pun tak jumpa dah. Yang jumpa ucap terima kasih kata Muhammad Al-Ghazali seorang. Itulah perangai huduh manusia zaman Nabi Isa. Tengok mukjizat. Wa unabbiukum wa uhyil mauta biiznillah. Aku boleh hidupkan orang mati. Orang mati dia boleh tepuk ya. Bangun mat, bangun, satu rumah cerah. Berselerak lari mencari penyakit. Ceramah derah bab tu awal lagi. Dia boleh hidupkan orang mati. Wa unabbiukum bima ta'kulun. Aku boleh beritahu apa yang kamu makan hari ini. Tengok kita pagi tadi roti canai 2. Dia tahu ini Quran. Dia tarik 1, rokok 3. Rokok 3, roti canai 2. Tu yang mampu awal. Dia tahu apa kita makan. Wa unabbiukum bima ta'kulun. Aku boleh beritahu apa kamu makan hari ini. Dan yang terakhir, wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Apa yang tersimpan di rumah-rumah kamu. Rumah ada apa? Tonggeh. Duk belah mana tonggeh? Rumah ada gula, baru beli 2 kilo. Duk belah mana gula? Kabinet belah mana? Dia habaq semua. Nabi Isa. Bani Israel tahu. Yang ikut 12 orang. 12 orang. Itu pun kata Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya. Ibnu Katsir kata 12 orang tinggal sebelah. Seorang sudah belot. Dia dapat projek apa tak tahu. Dia lupa. Bagus punya dia rembat. Dia sudah belot. Dan dialah yang telah tunjuk kepada raja yang jahat itu tempat persembunyian Nabi Isa. Di sebuah rumah dalam bilik, Nabi Isa bersembunyi di situ. Jantan inilah yang pi tunjuk kerana dia dapat habuan. So Hawariyun tinggal sebelah, asal 12. Dan yang tunjuk inilah yang Allah tukar wajah dia jadi wajah Nabi Isa. Itu dia. Itulah yang mereka salib. Nabi Isa ayat 158 An-Nisa. Barrafa'ahu Allahu ilaih
wa kana Allahu azizan hakima. Bahkan rafa'ahu, dia telah diangkat, rafa'ahu Allah ilaihi, dia telah diangkat Allah ke sisinya. Itulah dalil Nabi Isa diangkat ke langit. 158 An-Nisa. Itu iman kita. Dia ada di langit dan dia akan turun menjelang kiamat. Nabi Isa akan turun di masjid di Dimash, di Damsyik, Masjid Umawi, di menara timur. Dia ada menara barat, menara timur. Ikut hadis dia akan turun pada waktu subuh. Dia turun tu di menara timur Masjid Umawi di Damsyik, Syria. Dia turun diiring dengan 2 sayap malaikat. Dia turun, dia masuk Masjid Umawi. Ketika itu Imam Mahdi sudah pun berada untuk angkat takbiratul ihram untuk solat subuh. Ini hadis. Tiba-tiba Imam Mahdi melihat Nabi Isa sampai. Dia kenal. Dia kenal. Dia tengok Nabi Isa, maka Imam Mahdi memberi isyarat untuk diundur dan Nabi Isa menjadi imam. Tetapi Nabi Isa membalas isyarat, engkaulah imam, aku makmum. Maka ulama membahaskan peristiwa ini untuk menunjukkan ketinggian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Imam Mahdi adalah umat Muhammad. So dia jadi imam. Habis semayang subuh, benda pertama yang berlaku ialah membunuh Dajjal. First thing, benda pertama al-awwal ialah membunuh Dajjal. Maka Dajjal dibunuh di suatu pintu namanya Lud di Baitul Maqdis, di mana kalau tuan-tuan baca dalam buku, ulama menyebut bahawa Dajjal akan dibunuh di situ. Ada Lud di pintu nama Lud, dan ulama bahas tempat nama Lud ni apa dia, yang Dajjal duduk situ, yang akan dibunuh. Jawapannya markas tentera Yahudi. Lud ialah markas tentera Yahudi. Di situlah Dajjal dibunuh. Kemudian berlakulah kisah lain yang cukup panjang. Babi dibunuh. Babi semua akan dibunuh. Sebab tu nak makan babi, makanlah puak-puak tu. Besok tak ada masa dah. Jangan makan, cari mampu. Mereka nak makan, makanlah. Besok kena bunuh dah, Nabi Isa bunuh, tak ada dah. Dan palang-palang Kristian, palang-palang salib akan dicabut buang. Itu antara tugas yang akan berlaku. Dan Nabi Isa akan memerintah dunia bersama Imam Mahdi selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Nabi sebut 3, 7 atau 8 atau 9. Dan kata Nabi, dunia aman. Sehingga amannya dunia, kanak-kanak bermain dengan ular. Budak balik sekolah tu bawa tedung selur bawa balik. Bukan main apa pup apa kejadah aku pun tak tahu. Hak duk bercakap seorang tu. Kan? Masuk. Tu ada rokok tu, ambil lu. Apa punya game kita pun tak tahu, mampu. Zaman kita lu mana ada.
Seorang dalam bilik cakap, kita dia ingat cakap dengan siapa? Apa duk main game? Allah, masuk. Allah, bodoh sangat apa ni? Esok Nabi perintah dengan Imam Mahdi, budak-budak main dengan ular. Dok balik ular. Nabi kata serigala berkawan dengan kambing. Serigala berjalan dengan kambing. Lah buat tengok. Tinggal ekor kambing dah. Baham dik serigala. Punya aman. Lepas itu Nabi Isa akan menunaikan fardu haji. Kemudian Nabi Isa akan wafat, disembahyangkan di Masjidin Nabawi. Lepas itulah kiamat. Lagi tak turun Nabi Isa dan lagi berhenti rokok. Sempat lagi. Jangan bimbang. Muslimin dan muslimat. Saya nak cerita apa? Bila Nabi Isa bercakap, nak sebut solat. Pertama kata, qala inni abdullah, aku ni hamba Allah. Kalau dalam Ali Imran juzuk 3, tak masuk juzuk 4 lagi, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ali Imran ayat 60 lebih. 60 lebih. Kata Allah, inna mathala Isa indallah, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah kamathali Adam, seperti mana Allah buat Adam. Khalaqahu min turab, aku cipta dia daripada tanah. Sama lah. Mana ada demak tak ada, cuma asal demak ada. Cuma qala lahu kun fayakun. Kemudian aku berkata, jadilah, maka jadilah Isa. Kerja Allah. Baik, lalu dia bercakap, qala inni abdullah, saya ni hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah bagi saya kitab. Bayang, dia duduk meleleh ingui. Nabi Isa dalam pangkuan Maryam, baru beranak, dia beritahu dah, ataniyal kitab, nanti aku dapat kitab, namanya Injil. Waja'alani nabiyya, dan nanti Allah jadikan aku seorang nabi. Awal dah abang, waktu dia kecil lagi, istihadah, aku nanti nabi, kamu kena ikut aku. Dah nabi, kena ikutlah. Baik, lepas tu dia kata apa lagi? Waja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah telah menjadikan aku mubarakan, mabruk, alfun mabruk ya akhi. Kita ucap tahniah kan, dia naik pangkat ke apa ke, dia nak belanja kita, dia WhatsApp kita, jom saya belanja awak lunch tengah hari ni, kita makan. Kedai mana ke kita pun tanya, awak ni tak ada angin, tak ada ribut. Kata baru naik pangkat. Kita pun alhamdulillah, kita pun balas alfun mabruk, 1000 keberkatan. Tu Islam aja begitu. Berkawan ni biar sampai tahap tu, mendoakan kalau dia dapat nikmat kita tumpang seronok, dia timpa bala ujian kita tumpang sedih, kita ucapkan innalillah, apa semua ini Islam aja. Mubarakan, mabruk makna berkat. Allah jadikan aku mubarakan, mabruk, aku ni berkat. Ainama kuntu, mana saja aku pergi, aku berkat.
wa awsani, ini dia tajuk kita, wa awsani, dan aku telah diwasiatkan, bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allahu akbar. Allah telah wasiat pada aku. Wa awsani, Allah wasiat aku dua benda. Pertama, bis salati, dengan solat. Wah, budak ni bayi lagi, merah lagi, dah sebut dah bab solat, punya besarnya solat. Waz zakati, dan Allah berwasiat padaku dengan zakat, mengeluarkan zakat. Ma dumtu hayya, maknanya umat mengeluarkan zakat. Ma dumtu hayya, selagi nyawa di kandung badan. Ma dumtu hayya, selagi nyawa di kandung badan. Makna nak sebut, jangan duk buat lebih kurang dengan solat, jangan duk buat lebih kurang dengan zakat. Sampai ulama bahas, di sana ada lagi yang kita kena ambil faham. Nak sebut ada yang lebih penting, lebih besar. Sampai ulama bahas, kita ada duit, tiba-tiba bertembung dua hal. Al-awwal, yang pertama, nak bayar hutang, bayar. Asani, yang kedua, nak bayar zakat. Ulama bahas mana lebih aula, mana jadi the most priority, mana yang aulawiyah, mana yang mesti diutamakan. Adakah membayar zakat atau membayar hutang? Ketika kita ada duit tapi tidak cukup nak handle dua-dua. Kita ada duit tapi tak cukup, nak bayar zakat ke nak bayar hutang? Jawabnya bayar hutang dulu, zakat kemudian. Tu dia kata hutang. Jangan cari pasal buat lari tak mau bayar, jangan. Islam ajar kita, orang yang bayar hutang, bersungguh dia bayar hutang, bersungguh, tiba-tiba mati, akhirat besok Allah akan bayar bereskan hutang. Nak membohong, tipu orang tak nak bayar hutang, jangan. Bayar hutang, kita mati tinggalkan hutang. Ada waris, tolong selesaikan hutang piutang kita. Bahkan hutang piutang mengatasi pusaka. Selesaikan hutang dulu, baru harta pusaka. Punya main hutang ni. Kotlah ada saki baki yang kita tak tahu, orang tuntut di akhirat. InsyaAllah Allah akan tolong bayar bereskan untuk kita. Ini disebut dalam riwayat. Syarat dunia rajin bayar hutang, jangan duk buat lembek, jangan duk buat liat. Jangan sampai jumpa kawan kona 60 meter punya lari, kalah social distance lagi, punya lari tak mau bayar hutang. Jangan buat perangai lagu tu. Bayar, bayar, supaya kita faham tuntutan di akhirat tu kita boleh selamat. Sebab kita di dunia memang nak bayar hutang. Ingat, orang yang mati syahid pun tertahan di pintu syurga kerana hutang piutang. Tetapi beres, Allah bereskan. Tu dia duduk. Baik. Maka zakat kadang-kadang diketepikan dulu, mendahului hutang. Hutang dulu, kalau boleh bayar dua-dua. Namun kalau tak mampu, bayar hutang dulu, zakat kemudian tak apa. Kan zakat boleh bayar ansur-ansur, tak apa, boleh. Zakat pendapatan apa semua ni, kalau hak lepas-lepas dia tak teringat, dia boleh bayar ansur-ansur, no problem. Islam benarkan. Yang penting bayar. Dan masjid ada amil tu imam. Jumpalah tu imam. Dia buat sombong pula. Muslimin dan muslimat sekalian, tu dia solat.
Nabi Isa kecil lagi, bayi lagi, sibyan, baby pun sudah bercakap solat, solat, solat. Kita dituntut dengan tuntutan sarin. Jangan kita buat lebih kurang. Jangan suka benar melewat-lewatkan solat. Jangan. Itu sifat munafik. Orang munafik memang suka melewat-lewatkan solat. Subuh 6.10 dia semayang pukul 7.05. Dekat nak isyarak, dekat nak terbit matahari dah, kelang kabut baru nak subuh. Jangan buat perangai lagu tu. Semayang tepat pada waktunya. Baik. Sambung riwayat Aisyah bulan depan. Tak dan bulan depan kita sambung riwayat Aisyah radhiyallahu anha tentang marahnya Nabi, tak sukanya Nabi. Ada satu kes berhubung dengan gambar-gambar yang mengganggu Nabi. Itu kita akan tengok bulan depan insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabi